Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zaki Hanif sebagai pengurusi majlis pada hari ini akan menemani anda sehingga akhir rancangan ini. Terlebih dahulu, marilah saya memperkenalkan panel-panel yang terlibat pada hari ini. Dan di sebelah kanan saya, beliau merupakan rakan akrab saya sejak azali lagi. Tidak lain tidak bukan Muhammad Nur Firdaus, seorang yang berdedikasi lagi tabah. Beliau baru saja menerima gelaran Datuk Seri. Apa khabar Datuk? Sihat. Alhamdulillah. Bagaimanakah cucu anda? Oh, cucu tu kurang sikit. 2 hari lepas dia demam. Salah makan agak. InsyaAllah akan baik seperti sedia kala ya. Untuk makluman semua, beliau merupakan seorang pakar dalam bidang geologi. Dan di sebelah kanannya pula ialah Dr. Muhammad Firdaus yang ditembangkan khas daripada Sabah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat walafiat. Bagaimanakah perasaan anda telah sampai di Semenanjung? Perasaan saya amat gembira dan terima kasih sebab menjemput saya ke majlis ini. Untuk makluman semua, beliau merupakan seorang pakar kesihatan. Dan di sebelah kanannya pula ialah seorang yang berjiwa tabah serta cekal akrab dengan saya lagi. Tidak lain tidak bukan Profesor Azizul Hakim. Beliau merupakan seorang pengarah urusan di Institut Profesional Baitul Mal. Selamat datang Prof. Terima kasih sebab jemput. Apa khabar Prof sekarang? Sekarang dah okey lah, beasiswa, aktivi pun dah masuk. Kira semua pelajar pun dah comel-comel, senyum. Okey lah semua. Alhamdulillah. Baiklah, seperti yang kita tahu, topik yang akan dibahaskan pada hari ini ialah pencemaran alam sekitar. Datuk Seri, bolehkah Datuk Seri menceritakan serba sedikit bagaimana punca berlakunya pencemaran alam sekitar khususnya di negara kita? Silakan. Okay, terima kasih. Seperti yang kita tahu, punca yang berlakunya pencemaran ini ada banyak sebab. Saya ambil satu contoh saja. Buang sampah. Adakah kita buang sampah di tempat yang betul? Kita tahu tong sampah yang disediakan di setiap kawasan perumahan ada fungsinya sendiri. Tapi adakah kita menggunakannya dengan baik? Kebanyakannya anak-anak muda yang melakukan buang sampah ini di merata-rata tempat. Punca ini berlaku dari rumah lagi. Kerana kurangnya didikan daripada ibu bapa. Sepatutnya ibu bapa lah yang membentuk anak ni, memberi didikan sejak mereka kecil lagi, agar mereka boleh menjadikan membuang sampah ke dalam tong sampah itu satu budaya kepada mereka. Kita boleh lihat punca lain seperti pembalakan yang tidak terkawal. Kerajaan telah membuat satu lesen untuk pembalak-pembalak ini agar dapat kita kawal aktiviti pembalakan itu sendiri. Namun ada satu golongan, bukan satulah, segelintir golongan yang tidak bertanggungjawab membuang balak dalam sungai. Selain itu, punca yang lain boleh kita lihat ialah pelepasan asap yang berbahaya ke udara. Benda ni kita tidak boleh kawal, kerana ekonomi negara juga perlu kita kukuhkan. Namun untuk pihak yang bertanggungjawab, kami minta agar kurangkan, agar pencemaran udara itu dapat kita kurangkan. Tak banyak pun, sedikit jadilah. Itu saja dari saya. Terima kasih Datuk Seri di atas penjelasan yang terperinci serta penerangan yang amat guna. Diharapkan pihak yang bertanggungjawab mengambil iktibar di atas apa yang telah disampaikan. Seterusnya, setelah mengetahui punca terjadinya pencemaran alam sekitar, apakah kesan yang berlaku disebabkan punca tersebut? Silakan Doktor. Okey, pencemaran alam sekitar yang berlaku di negara kita telah mendatangkan banyak keburukan kepada masyarakat dan juga negara. Banyak masalah yang telah timbul akibat daripada pencemaran alam sekitar. Contohnya, penipisan lapisan ozon dan juga peningkatan suhu bumi.
Peningkatan suhu bumi ini berlaku akibat daripada pencemaran udara yang seperti telah diberitahu oleh Datuk Seri. Okey. Yang terkawal juga mengakibatkan tanah runtuh dan banjir kilat. Sepatutnya para pembalak hendaklah mengawal aktiviti pembalakan mereka supaya dapat mengelakkan bencana alam di negara kita. Itu sahaja dari saya. Terima kasih doktor di atas penjelasan yang amat bermakna kita tadi. Baiklah, setelah mengetahui punca serta kesan terhadap alam sekitar, apakah langkah yang harus diambil bagi membendung pencemaran alam sekitar? Silakan Prof. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis. Pencemaran alam sekitar dapat kita atasi sekiranya kerajaan menguatkuasakan undang-undang yang ketat kepada mereka yang melakukan pencemaran tersebut. Kerajaan seharusnya memberi tumpuan utama terhadap masalah ini. Hal ini kerana negara kita mengalami bermacam-macam masalah akibat dari pencemaran alam sekitar. Kita juga sendiri sebagai rakyat Malaysia dapat membantu mengatasi masalah ini dengan mengadakan gotong royong secara besar-besaran. Dengan ini kita bukan sahaja dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar, ia juga dapat mengeratkan silaturahim antara kaum-kaum di Malaysia. Dengan itu, kita dapat memajukan negara ini ke arah kemajuan dan keamanan. Langkah seterusnya ialah kerajaan perlu menyediakan tong kita semula di setiap kawasan perumahan agar barang-barang yang tidak terpakai boleh dikita semula. Dan yang paling penting, ibu bapa juga merupakan tonggak utama yang berperanan untuk mengatasi masalah pencemaran ini seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri tadi. Pak kata pepatah, beruntung buluh biarlah dari rebungnya. Dengan itu, apabila mereka meningkat dewasa, mereka dapat berfikir secara rasional antara baik dan buruk tentang pencemaran alam sekitar. Seterusnya ialah untuk mengelakkan masalah pencemaran ini menjadi lebih kritikal, kerajaan seharusnya memainkan peranan penting dalam menyediakan sistem pelupusan sampah yang sistematik. Contohnya, menghasilkan bahan yang mudah dilupuskan dan yang sukar dilupuskan. Itu saja. Terima kasih Prof di atas pencerahan yang amat bermakna. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil iktibar serta dapat mempraktikkan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Baiklah, seperti yang kita tahu, pembangunan di negara kita mempunyai banyak aspek yang dapat kita lihat sama ada dari keburukannya ataupun daripada kebaikannya. Datuk Seri, adakah Datuk Seri bersetuju bahawa pembangunan ini dapat memberikan kebaikan kepada negara kita? Silakan. Okey. Sebenarnya saya tak berapa setuju dengan pembangunan yang dijalankan sekarang untuk memajukan negara kita. Kerana kerajaan akan memilih satu kawasan yang belum diterokai. Selalunya yang menjadi kawasan hotspot mereka ialah kawasan-kawasan kampung yang belum ada kemajuan. Dengan itu, untuk membangun kawasan itu, mereka perlu menebang hutan-hutan yang berada di situ. Dengan itu, hidupan liar yang berada di situ akan hilang habitat mereka. Ini bukan sahaja membuat pencemaran kepada alam sekitar kita, tapi memusnahkan habitat-habitat hidupan liar itu sendiri. Kita bukan saja pembangunan juga mengakibatkan sungai-sungai yang berada di Malaysia menjadi cetek. Dengan ini banjir kilat mudah berlaku. Itu pasal saban tahun negara kita selalu mengalami banjir yang besar, Terutamanya di kawasan pantai timur ya. okay. Bagaimana pula dengan Prof? Adakah Prof bersetuju dengan idea yang telah diberikan oleh Datuk Seri atau Prof ada cadangan sendiri? Silakan. Saya sebenarnya kurang bersetuju dengan idea yang diberikan oleh Datuk Seri sebab pembangunan amat bagus untuk sebuah negara seperti negara kita yang sedang membangun kerana dapat meningkatkan ekonomi negara. Dengan ini kita dapat bersaing dengan negara maju lain seperti Jepun, Korea dan China yang merupakan saingan utama kita di peringkat Asia. Dengan membina bangunan-bangunan yang lebih menarik, negara kita juga dapat menarik minat pelancong dari dalam dan luar negara di pelosok dunia. Dengan ini kita dapat menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Dengan ini kita dapat menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara terutamanya ASEAN dan PBB. Itu saja. Terima kasih Prof
Baiklah, memandangkan masa telah pun mencemburui kita, sebagai kesimpulannya, pembangunan amat penting dalam sesebuah negara, betul? Namun, satu inisiatif perlu diambil bagi membendung masalah pencemaran alam sekitar. Justru kita sebagai umat manusia haruslah memelihara alam sekitar, kerana alam sekitar merupakan satu pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu kita sentiasa perlu menghargai alam sekitar dan menjaga lebih baik daripada menghormati. Terima kasih diucapkan kepada tiga orang ahli panel kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam rancangan ini. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jom! Jambu!